Di jalan sepi, ku terik mayat kanak-kanak, perasaan sedih diiringi dengan benci, mangsa itu ialah kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah Mahdi Putri Mak Fauzi, nombor matrik 23 BB04001. Nama saya Azim Yasmin binti Muhammad Naim, nombor matriks 23 BB04007. Nama saya Afrina Syafia binti Fazil, nombor matriks 23 BB04005. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, maksud dera ialah pukulan dengan rotan ataupun cemeti sebagai hukuman. Dalam meniti kehidupan pada Macapada, fenomena penderaan meningkat dengan mendadak dan sedang berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tujuan tugasan kali ini adalah mengenal pasti akan impak kes penderaan terhadap fizikal, mental dan sosial bagi mangsa penderaan dan strategi penyelesaian masalah. Pada akhirnya, isu permasalahan penderaan ini adalah sikap individu itu sendiri dan perlu kepada kefahaman dan pendedahan ilmu tentang penderaan dan melahirkan masyarakat yang peka dan harmoni. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, seorang kanak-kanak dikira mengalami kecederaan fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh dan bukan disebabkan oleh kemalahan dan terdapatnya bukti seperti luka, calar, melecet dan sebagainya. Mengikut statistik sehingga November tahun lalu, jumlah kanak-kanak yang mengalami penderaan dan pengabaian dicecah angka yang membimbangkan iaitu sebanyak 5,575 kes. Tarifan daripada pakar perubatan juga perlu diambil perhatian untuk menentukan sama ada kanak-kanak tersebut terlibat dalam kes penderaan secara fizikal atau tidak. Kerana kadang-kadang penderaan fizikal mengenai hubungan kait dengan lain-lain jenis penderaan seperti penderaan seksual dan emosi serta pengabaian kanak-kanak. Penderaan berlaku disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa dan kegagalan dalam mengawal tindakan secara emosi atau fizikal. Secara amnya, ia berlaku disebabkan perasaan marah, kurang kemahiran keibabaan, ketidakpuashatian terhadap anak dan tiada komitmen dalam memastikan kesempurnaan anak. Penganiayaan yang melibatkan emosi secara berterusan terhadap kanak-kanak ialah sejenis penderaan emosi. Ia juga dikenali sebagai penderaan psikologi. Mengabaikan kanak-kanak, mengasingkan dan menakutkan mereka secara sengaja juga boleh dikira sebagai cubaan penderaan yang melibatkan emosi. Terdapat banyak jenis penderaan emosi, antaranya mengaitkan dan mengkritik kanak-kanak tersebut, mengugut dan menjerit di hadapan kanak-kanak tersebut, mengabai mereka dan tidak endah akan kehadiran mereka, seterusnya memanipulasikan mereka, tidak pernah berkata sesuatu yang baik, meluahkan perasaan positif atau mengucapkan tahniah kepada mereka, menyindir mereka dengan memanggil panggilan tidak baik, mendesak mereka dengan terlalu kuat dan menyuruh mereka melakukan perkara yang tidak mereka ingini. Dengan tidak menunjukkan sebarang emosi dan berinteraksi dengan mereka juga akan menyebabkan seorang itu mengalami masalah emosi. Indeks kes penderaan mental yang membabitkan kanak-kanak didapati meningkat ketika negara sedang melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada zaman ini, penderaan emosi tidak sahaja berlaku secara realiti, tetapi ia juga boleh berlaku secara maya iaitu dengan buli cyber. Manusia meninggalkan kata-kata kesat di ruang komen tanpa mengira perasaan pembaca, menulis mengikut perasaan tanpa mengira penggunaan bahasa, tidak berfikir sebelum bertindak, seterusnya tidak memeriksa sama ada berita yang tersebar itu benar atau tidak. Bersalah ke tidak orang yang dikata dan dikutuk tersebut, mengancam dan memalukan mangsa tanpa menghiraukan kesan yang akan datang. Periksa rakan-rakan dan ahli keluarga terdekat jika di antara mereka mempunyai ciri-ciri ini. Anda tidak keseorangan. Pastikan orang di sekitar kita bukan punca dan penyebab seseorang mengalami masalah mental akibat penderaan emosi. Masuk ke dalam penderaan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari keganasan. Penderaan adalah masalah global yang besar. Ia menunjukkan impak yang serius terhadap kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal terutamanya bagi golongan kanak-kanak.
kesejahteraan dan perkembangan sepanjang kehidupan mereka. Dengan itu, ia menjadi masalah masyarakat secara amnya. Impak dari segi sosial bagi bangsa penderaan adalah sukar bersosial dalam masyarakat. Ini kerana trauma dengan situasi dan sukar berkomunikasi dengan baik adalah salah satu kesan yang tidak dapat dikawal dan memerlukan rawatan yang secara berkala. Trauma dan tekanan bukan suatu penyakit yang telah dirawat dengan segera mahupun dalam masa yang singkat. Tuntasnya, semua individu haruslah berani menghadapi cabaran yang dilalui oleh kehidupan. Kekuatan diri dapat ditonjolkan jika seseorang itu dapat mengenal pasti cabaran dan jalan penyelesaian bagi cabaran tersebut. Jadi, apakah punca perayaan kanak-kanak ini berlaku? Jika dilihat ibu bapa ataupun tangga yang kurang pengetahuan agama akan lebih cenderung melakukan dorongan dan pengabaian kepada kanak-kanak. Apabila agama tidak dipegang teguh, maka seseorang itu mudah untuk melakukan perkara yang tidak rasional kerana mereka suka untuk melawan emosi sendiri. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak menjadi berbias, di mana mereka menjadi agresif. Ibu bapa melepaskan kemarahan dengan cara memukul, menampar dan sebagainya. Antara faktor utama penderaan fizikal, emosi dan sosial terhadap kanak-kanak yang cenderung terhadap impak negatif dan mengakibatkan perlakuan penderaan fizikal, emosi dan sosial yang perlu ditangani secara berkesan. Dari segi persekitaran, kemungkinan besar semasa pelaksanaan PKP, terdapat banyak kes-kes yang dilaporkan tetapi tidak mendapat tindakan yang cepat daripada pihak yang berkenaan. Ketika itu, semua rakyat diminta untuk tinggal di rumah masing-masing. Ini mengakibatkan ramai ibu bapa yang bekerja daripada rumah bersama anak-anak yang menghadiri sekolah secara maya. Terkesan daripada tekanan yang dialami oleh ibu bapa itu menyebabkan mereka melepaskan kemarahan mereka kepada anak-anak. Jadi, bagaimanakah cara penyelesaian masalah penderaan kanak-kanak sekiranya ia berlaku? Pertama, orang dewasa haruslah mengambil tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak ini kerana mereka seperti kata di bawah terkodong. Orang dewasa yang telah hidup dahulu dan mempunyai lebih banyak pengalaman haruslah membantu mereka dalam membuat laporan kepada pihak berkuasa. Contoh orang dewasa yang saya maksudkan di sini adalah pertama, jiran tetangga. Mereka merupakan orang terdekat kepada mangsa selain keluarga kerana jiran tinggal dalam satu kawasan yang sama. Tugas mereka adalah untuk peka dan ambil berat akan keadaan sekeliling agar jika berlakunya kes-kes seperti penderaan ini, mereka boleh mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pihak polis. Selain jiran, guru-guru di sekolah juga adalah orang dewasa yang menjadi medium kepada kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah penderaan ini. Guru-guru harus peka akan keadaan anak murid dengan memberi kasih sayang sepenuhnya agar dapat meraih kepercayaan mereka supaya mereka dapat berkongsikan akan masalah yang mereka hadapi. Di samping itu, di negara kita kini sudah terdapat pelbagai badan kerajaan serta NGO yang tujuannya membantu segala masalah berkaitan kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh mendapatkan perlindungan sementara dari Pusat Perlindungan Kanak-kanak ataupun PPKK yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Akhir sekali, tak lain tak bukan ibu bapa itu sendiri perlulah diberi kesedaran dan pendidikan secukupnya berkaitan penjagaan kanak-kanak. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen untuk memberi tunjuk ajar khususnya dalam bidang penjagaan dan menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada ibu bapa sebagai langkah dalam menangani isu penderaan kanak-kanak ini. Akhir penyelesaian, pihak yang berkuasa haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yang mencederakan kanak-kanak. Mempertimbangkan pengawasan undang-undang boleh menyebabkan mereka yang sering melakukan penderaan berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperi kemanusiaan. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.